Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini sesi knowledge sharing bersama saya, Nurhazarul Nadia binti Basit, daripada Unit Entomologi, Bahagian Biosecurity Tumbuhan, Kuala Lumpur. Hari ini kita berbanggalah kita bertempat untuk knowledge sharing ini di One Stop Center Agriculture Regulatory ataupun OSCA di Jabatan Pertanian Malaysia, terletak di Kuala Lumpur. Jangan lupa tuan-tuan, puan-puan, like dan share Facebook Jabatan Pertanian Malaysia. Banyak info-info berkaitan pertanian dan juga apa-apa masalah khidmat nasihat yang boleh tuan-tuan refer di Jabatan Pertanian kami lah. Ya. Okey. Hari ini kita ada sesi live sharing berkenaan dengan kawalan lalak buah menggunakan umpan protein. Sekarang ni kan zaman COVID, jadi tuan-tuan mungkin ada bercucuk tanaman di rumah dan mempunyai masalah mengawal lalak buah. Sebab lalak buah ni dia common, sangat-sangat biasa di dalam tanaman. Dan tu tak kisahlah buah-buahan, tanaman buah-buahan, sayuran buah-buahan pun banyak. Okey? Alright? Kalau ada apa-apa soalan, tuan-tuan boleh ajukan di laman Facebook kami. Ya? Alright? Okey, lalak buah ni nama saintifik dia Bacterocerra species. Dia ada beberapa jenis. Nanti saya akan terangkan kemudian. Dan salah satu proses yang sangat ganas yang menyerang tanaman sayuran dan buah-buahan. Jadi kita ni tak mempunyai kaedah yang betul-betul untuk dapat mengawal dia. Jadi kita salah satu kaedah kita akan terangkan kemudian. Alright. Lalak buah ni dia menyebabkan kehilangan hasil yang sangat teruk kalau kita tak kontrol. Kalau tuan-tuan tengok kadang-kadang kita beli buah jambu air tu, bila kita belah, bila kita makan, dah nampak dah lava dia. Jadi kita rasa frust sebab jambu air ni sangat mahal. Alright. Kerosakan lalak buah ni boleh kita tengok pada buah yang ditusuk. Sebenarnya tuan-tuan lagi pandai lah kalau bila kita tengok buah-buah jambu, terutamanya jambu air itulah. Bila kita tengok ada kesan tusukan, dan bila kita belah ada lava dalam tu. Ulat lah, kita panggil ulat lah sebenarnya. Okey. Alright. Okey. Lava ni sebenarnya dia hidup dalam buah ni lebih kurang selama 6 hingga 9 hari lebih kurang. Lava yang matang dia akan jatuh ke tanah dan bertukar menjadi pupa dan kemudian kitaran dia terus berlangsung jadi dewasa. Dia akan terus berlangsung. Dia akan mengawan, bertelur dan jatuh ke tanah semula jadi pupa. Dia akan terus kitaran dia. Selagi kita tak kawal kitaran dia tu, itu menyebabkan populasi dia semakin bertambah. Okey? Alright. Sebenarnya kita dah buat program penindasan populasi lalak buah. Okey, kenapa kita buat kita sebut penindasan? Sebab kita memang nak tindas dia, kita tak nak dia conquer kita. Jadi kita buat penindasan populasi lah namanya. Sebenarnya penindasan populasi kita dah buat satu Malaysia, melibatkan semua bahagian biosecurity tumbuhan. Bahagian biosecurity tumbuhan di setiap negeri menjalankan program ni. Terutamanya kita ada juga buat di Harum Manis. Petak Harum Manis kita di Perlis. Dia menggunakan kaedah umpan protein ni. Alright? Kenapa kita kena kawal populasi? Dia menyebabkan, yang macam saya cakap tadi, dia menyebabkan kehilangan kualiti yang sangat teruk. Lepas tu kita punya hasil pun merudum. Lepas tu kita secara tak langsung sebenarnya kita nak bantu petani untuk daripada diorang keluarkan duit yang banyak. Sebab salah satu kita nak kawal populasi lalak buah yang saya nak terangkan hari ini adalah menggunakan salah satu kaedah IPM, iaitu pengurusan perosak bersepadu. Pengurusan perosak bersepadu ni kita rancang kita mengurangkan penggunaan racun dan kita menggalakkan penggunaan bahan-bahan yang sedia ada. Yang bahagian-bahagian sebenarnya yang kita boleh buat, yang kita boleh dapat dan kita kurangkan penggunaan racun dan selamat dimakan. Sebenarnya untuk selamat dimakan kepada kita sendiri. Kadang kita tanam, kita tak nak guna racun. Kan, betul tak? Tapi kalau kita beli di kedai, dia guna racun, dia sembuh racun serangga, kita menjadi frust. Kita makan dan secara tak langsung dia akan efek kemudian pada tubuh badan kita kemudian. Okey. Kita telah berjaya mengenalkan kawalan untuk lalak buah. Okey, tapi terlebih dulu kita kenal dulu jenis-jenis lalak buah. Okey, Bacterocerra ni sedap betul nama dia. Tapi dia ada beberapa jenis. Tapi yang kita jumpa kat Malaysia commonnya adalah Bacterocerra ambrosa. Bacterocerra ambrosa tu kita biasa jumpa dekat nangka, cempedak. Betul tak? Kadang-kadang kita tak perasan, tapi itu biasa. Dia ada beberapa jenis spesies Bacterocerra ni.
dia ada spesifik tanaman yang diserang. Tapi ada juga satu atau dua jenis yang menyerang tanaman yang sama. Tapi yang macam saya sebut Bactria ambrosa ni, nama pun sedap kan, ambrosa, dia menyerang cuma nangka cempedak. Dia spesifik sikit. Alright. Bactria latifrons, kalau kita tanam cili, kita perasan ada satu lalak buah ni, dia menyerang cili, tomato dan terung. Itu kita perasan juga. Itu latifrons. Itu jenis-jenis dia. Tapi sebenarnya tuan-tuan, kita nak kenal pun susah. Kecuali kalau kita rajin, kita tengok dekat Google ataupun kita hantar sampel tu ke unit entomologi bahagian biosecurity tumbuhan Kuala Lumpur. Tu kat situ ada pegawai-pegawai yang pakar lah. Dia akan kenal yang tuan-tuan bawa ni Bactria jenis apa. Tapi kebanyakan tuan-tuan, bila jenis Bactria ni, contohnya tuan-tuan tanam betik. Bila tanam betik tu dia spesifik untuk betik. Dia betik ni Bactria papaye, nama dia. So bila pegawai kami akan tanya, tuan tanam apa di kebun tuan? Saya tanam betik. Bila tanam betik, kita rasa papaye, tapi kita akan diagnose juga betul ke papaye. Mungkin Bactria yang lain, mungkin Bactria yang kita tak pernah jumpa, contohnya Bactria correcta yang datang, kita tak tahu. That's why kita kena kenal pasti apa Bactria tu. Itu sebenarnya common je tuan-tuan, tak payah risau. Dia beberapa jenis Bactria tu, seperti biasa, salah satunya Bactria carambola yang biasa menyerang belimbing. Belimbing tuan-tuan ada masalah untuk membungkus. Tapi kalau kita tak bungkus, sangat banyak lalak buah dia menyerang, dan kita punya hasil belimbing memang teruk dan ditebuk-tebuk dan memang susah nak jual. Orang pun tak nak beli, tak cantik. Nilai kosmetik pun tak cantik. Orang terpaksa bungkus. Bila bungkus, tenaga upah yang tinggi sebab kita kena keluarkan duit untuk upah pembungkusan tu, betul tak? Jadi kita kena cari satu kaedah yang bagi orang macam puas hati dan tak keluarkan tenaga dan upah yang banyak. Kita pun faham dengan keadaan COVID sekarang, duit sangat limited, cash is king kan. Jadi kita kena kurangkan perbelanjaan. Jadi kita kena buat sendiri. Kita ubah cara hidup kita. Kita tanam sendiri dan kita kawal sendiri. Kita kurangkan penggunaan racun sebab racun sangat mahal. Kita buat bajet sendiri. Kita kurangkan pembelian barang-barang di luar. Jadi kita guna apa yang ada. Alright? Kaedah yang biasa saya jumpa, yang biasa kami jumpa di ladang menggunakan kawalan lalak buah menggunakan metronidazole, ME ataupun Kialia. Apa itu ME? Apa itu Kialia? Ia sejenis feromon. Tapi tuan-tuan kena faham, feromon ni, ME dan CR ni cuma menarik lalat jantan sahaja. Dia tak tarik lalat betina. So yang tertarik semua jantan. Yang betina tak tahu dah merebak-rebak ke mana, jantan saja tertarik. ME dia ada spesifik. ME ni pun spesifik. Sebelum kita pasang ME atau metronidazole ataupun Kialia, kita kena tahu kita nak tanam apa. Contohnya kawasan itu bertanam betik, kita ada target pest kita. Alright, kita ada target pest, kita ada target lalat buah kita nak tanam apa. Contohnya macam untuk kalau ME kita tanam tempat yang tanam betik kan. Kita ada target pest, kita ada penerangan juga pasal mengenai ME ni. Alright, itu kaedah biasa tuan-tuan. Tuan-tuan lagi pandai daripada saya. Tapi sebenarnya ini adalah kaedah biasa sebelum kita perkenalkan umpan protein. Kaedah penindasan populasi. Ini special sikit sebab tajuk utama kita adalah protein bait ataupun umpan protein. Umpan protein. Mungkin tuan-tuan ada yang dah tahu pasal protein bait. Nama glamour dia protein bait lah, tapi nama Melayunya umpan protein. Nama glamour dia protein bait. Protein bait ni macam mana? Dia sebenarnya adalah kaedah fitosanitasi untuk mengurangkan bilangan populasi. Macam mana cara nak mengurangkan bilangan populasi itu? Dia ada beberapa kaedah. Macam mana kita claim benda ni bagus untuk kawal lalak buah? Saya akan terangkan. Sebab ini saya bukan cakap kosong ya tuan-tuan. Sebab kita Jabatan Pertanian sendiri kita dah guna protein bait ni dan kita dah apply. Kita Jabatan Pertanian bahagian Biosecurity Tumbuhan Negeri Sembilan buat. Ini spesifik, saya spesifik. Bahagian Biosecurity Tumbuhan Negeri Sembilan sejak bersekian lama, berbelas tahun, mereka yang produce protein bait ni dan mereka buat dan mereka dah supply ke berata tempat satu Malaysia, dan setiap negeri di Biosecurity Tumbuhan negeri-negeri ni dah guna dah dan memang terbukti keberkesanannya. Data pun dah ada menunjukkan penyerangan populasi. Ini saya berani cakap sebab memang kita buat dan kita guna. Kita pakai dan kita guna, kita kawal, kita hapuskan terus populasi dia. Alright? Kaedah pertama sebelum penggunaan protein bait. Kaedah pertama saya terangkan.
kita ada perangkap standard, tuan-tuan biasa guna. Tapi biasanya dulu kalau kita nampak di ladang, dia menggunakan botol. Botol, benda murah. Kita tahu, petani kita nak guna benda murah. Tapi ini adalah standard lah. Standard size dan standard barang standard lah. Perangkap standard yang kita ada. Kalau nak beli mungkin dia kena beli dalam kuantiti yang besar. Tapi kalau kita sebenarnya sangat kreatif. Botol air mineral pun kita boleh guna. Sebenarnya asas dia untuk menggantung sponge ni, fiber ni. Fiber dalam ni. Kita letakkan ini sebelum pemasangan protein bed ya tuan-tuan. Sebelum kita nak buat, kita nak tengok populasi apa yang ada di sana. Kita nak kenal pasti populasi ada di sana. Contohnya kita tak pasti populasi apa ni, spesies apa. Karambole ke Ambrosa ke, kita tak tahu pun. Jadi kita kena pasang ni 3 hari pertama. Dalam ni senang saja. Dalam ni cuma ada fiber, kita letak ME dan juga racun serangga. Kenapa letak racun serangga? Sebab dia dah masuk, dia hisap dan dia mati. Ini penarik. Feromon biasa, cuma feromon kita nak tahu populasi, kita nak tahu apa yang ada. Kita nak tahu apa yang ada. So, ni dah lepas 3 hari, dia akan masuk dalam ni. Banyak jenis dalam ni. Ada papai, ada karambole, banyak dalam ni. So, kita bawa balik ke makmal. Oh, okey. Kita dah tahu apa dalam ni. So, kita dah boleh catatkan data kita. Selepas 3 hari, kita gantikan yang lain. Ya? Lepas 3 hari, kita ganti yang lain. So, yang ini pemantauan saja. Kita letak di border, di tengah dan juga di border. Jadi, ada kaedah dia. Dalam satu hektar tu kita letak lebih kurang untuk pemantauan, kita letak dalam 4 atau 5 sudah memadai. Sebab kita nak tahu jenis dia. Belum kita kawal lagi. Selepas itu, kaedahnya yang paling penting tuan-tuan. Protein bed, ramuan rahsia. Tak adalah rahsia sangat pun sebab orang dah guna. Tapi cara pembuatan tu memakan masa. Saya terlibat dalam pembuatan tu sekali dengan bahagian Persekutuan Tubuhan Negeri Sembilan. Saya terlibat tu dalam memakan masa 2 hari 2 malam. Ni tak tipu. 2 hari 2 malam untuk buat protein bed sahaja, umpan protein. Kita kena masak selama lebih kurang berapa puluh jam. Dan ada beberapa kandungan yang kita campur dalam ni lah. Bau dia macam bau kuih sikit dan warna dia macam teh tarik pekat lah. Air Sungai Pahang lah macam tu. Macam tu. Tapi tuan-tuan jangan pandang rendah benda ni. Benda ni sangat berharga bagi biosecurity tumbuhan di semua negeri. Ini pure dia. Tuan-tuan jangan risau. Kita tak guna banyak ni pun. Kita bancuh cuma satu per 10. Satu protein bed ni, air ni, dan kita bancuh kepada 9 air. Jadi kita dapat banyak kan. Lepas kita goncang. Ada lagi beberapa bahan dalam ni. Tapi yang saya nak tekankan di sini sebelum saya terlupa, kenapa kita guna umpan protein? Seperti saya cakap tadi, feromon, ME, meteogenol dengan Kialia tu cuma menarik lalat jantan, betul tak? Tapi umpan protein kita special, dia tarik jantan dan betina. Tak percaya, kena cuba dulu. Ada buktinya. Kita ada laporan bergambar lagi mengatakan jantan betina sangat suka. Kita dah jadi cair. Jangan fikir cair ni tidak berkesan. Ini paling berkesan. Kalau saya buka ni, kalau kita dekat site dekat luar ni, lalat berkerumun datang sebab dia suka. Umpan saya sebabkan lalat ni memerlukan protein. Lalat buah ni memerlukan protein untuk makanan. Lalat dewasa. Jadi kita gunakan idea protein tu untuk mencipta protein bed. Macam tu. Dia suka protein untuk makanan ni, untuk proses makanan ni. Jadi dia gunakan protein bed. Dia tertarik dengan makanan ni. Faham? Okey tak? Alright. Okey. Dia ada bancuhan dia. Bancuhan dia ada air tadi dan beberapa jenis sumber utama lah. Adalah beberapa bancuh, tak banyak. Tapi itu sebenarnya tuan-tuan boleh berhubung sebenarnya. Kalau saya cerita semua, jadi masalah pula sebab tuan-tuan sebenarnya pejabat pertanian, bahagian Persekutuan Tumbuhan Negeri, setiap negeri ada bahagian Persekutuan Tumbuhan dan juga pejabat pertanian daerah kan. Jadi boleh tanya diorang macam mana dah dapatkan ni dan macam mana bancuhan ni. Bancuhan dia sangat senang tuan-tuan. Dan benda ni jangan risau. Setakat ni kami dah guna beberapa tahun dan tak ada expired. Kalau expired kita akan masak balik. Selalunya macam tu lah. Tapi tak ada. Tak sempat expired pun kita dah guna.
Dia tak ada, dia bila kita tengok kembung baru kita ambil tindakan sewajarnya lah. Tapi kalau dah bancuh ni, kita guna banyak kali dan tak payah risau, tak sampai sebulan pun habis sebenarnya. Sebab kita macam mana nak guna? Kita bancuh dia, kita dah bancuh, kita masukkan dia dalam payung ni, bed station. Nama glamour dia bed station. Okay, ataupun payung. Ini ada fiber. Fiber, kenapa kita ada payung? Kenapa kita bagi payung? Sebab kita tak nak air kena. Alright, ni fiber dia. Kita letakkan lebih kurang cair ni ke dalam ni lebih kurang 250 meter sampai dia mencecah fiber ni. Bila dia serap habis, dia akan penuh. Dia tak payah penuh-penuh. Tak payah penuh-penuh. Ubah macam ni je. Nanti tuan-tuan boleh tanya orang biosecurity ni. Orang biosecurity ni banyak ilmu ni sebenarnya. Dia tak kedekut ilmu, tuan-tuan boleh tanya dia orang. Mana nak dapat? Okey. Once dah letak, gantung di bawah teduhan lah. Tapi ada juga kiraan dia. Kita pasang di border, di sempadan, di dalam. Tapi dalam 1 hektar lebih kurang kita perlukan 10 stesen ni, bed station ni. Okey. Ini senang je tuan-tuan. Tapi masalahnya setiap 2 minggu tuan-tuan kena refill lah. Sebab dia dah habis. Jam ni, kenapa kita guna yang ni? Kenapa guna bila jantan dan betina, dia datang, dia hisap cairan di fiber ni. Dia hisap cairan di fiber ni. Dan yang jantan ni bila mating dengan betina, dia punya telur tu tidak bernas. Maksud tidak bernas tu, bila dia menetas, dia tak boleh menetas pun, dia tak jadi apa pun. Jadi kita dah sekat populasi dia. Macam kita mandulkan dia lah. Cara kasar ni kita cakap kita mandulkan dia. Tapi sebenarnya itulah cara yang paling bagus. Kita tak kasih dia, telur dia tu menetas. Cara pemandulan. Bagi kita, biosecurity tumbuhan, kita guna pemandulan. Pemandulan. Tapi tak elok pula orang dengar. Jadi kita cakap, kita tak kasih dia bernas je. Kenapa kita claim dia tak bernas? Kita lepas kita pasang ni, kita ada pasang ni juga kan? Tetap kita pasang ni. Betul? Bila kita pasang ni, dan juga buah yang kita dapat tu, buah yang kita pungut, kita buat kajian dan penyelidikan, buah yang kita pungut tu kita buat breeding. Macam mana breeding tu? Kita letak dalam satu bekas dan kita tunggu sampai larva tu bertelur ke tak bertelur. Kita letak buah yang telah ditebuk, ada juga buah yang telah ditebuk, kita letak di dalam satu tempat dan kita tengok dia bertelur ke tak. Bila bertelur pun, telur dia takkan jadi apa? Tak akan jadi larva, dia akan jadi kosong. Bila dia ayak, dia akan jadi kosong. Sebenarnya macam tu. Alright. Yang ini disebabkan saya sebenarnya dapat rungutan sebelum masa kami ni dapat rungutan, orang tak sanggup sebab 1 hektar dan 10 payung, dia orang tak sanggup. 2 minggu sekali refill. Penat lah puan, penat. Penat. Okey, tak apa. Penat je. Okey. Jadi, Badan Biosecurity Tumbuhan telah membuat satu inovasi dan menang gold medal tuan-tuan, gold medal menggunakan kita guna probate bar. Mak tak boleh buka pula, dia gam. Tak apa, kita buka yang depan. Tak boleh buka. Okey, dia bila nak guna baru buka. Tak ada lalat ke sini, lalat jantan ni, tak apa. Okey, bila buka ni, tuan-tuan, ni inovasi kami menang ni, Biosecurity Tumbuhan Negeri Sembilan menang gold medal ni. Inovasi jabatan. Jangan main-main. Sebab apa boleh menang? Sebab daripada kita keluar ni 2 minggu sekali nak refill, dah beratus nak upah, nak beli ni lagi, kita keluarkan ni, gantung 3 hingga 4 bulan, seketul ni 3 hingga 4 bulan boleh tahan. Dan kita cuma letak 10 saja dalam 1 hektar. Dah boleh kontrol. Bahan yang sama tapi telah diinovasikan menjadi lagi canggih. Sama juga. Biosecurity Tumbuhan Negeri Johor pun buat. Dia Bactrogel. Sama je tuan-tuan. Kalau yang berdekatan boleh di Johor, boleh dapatkan di Negeri Johor. Kalau di Negeri Sembilan, dapatkan di Negeri Sembilan. Dan di area-area lain nak dapatkan, boleh menghubungi bahagian Biosecurity Tumbuhan yang terdekat lah. Like dulu FB kami, jangan lupa like. Jabatan Pertanian Malaysia, banyak info. Bukan setakat ni je live kita akan ada live lain nanti. Macam ni orang ramai duduk depan telefon kan, nak ilmu, jadi kita buat sesuatu.
Alright tuan-tuan. Yang ni, jangan lupa. Ini lagi senang. Tak payah guna yang ni. Ini mahal. Tak apa. Mahal tak apa. Tapi kalau nak guna, okey je. Kalau kawasan tu sedikit, tak ada masalah. Tapi nak senang beli yang ni. Boleh hubungi bahagian persetubuhan terdekat. Okey? Like FB dulu. Banyak kali saya remind, like FB jangan tak like. Alright? Okey. Kaedah yang seterusnya, menggunakan upan protein. Kaedah ni yang paling ada juga orang tak suka pakai, tapi dia berkesan juga sebab dia akan mematikan lalat buah tu serta-merta. Kaedah spot spray atau semburan setempat. Macam mana semburan setempat ni? Semburan setempat ni menggunakan pump sprayer. Guna ni. Tak kisahlah besar ke kecil, ikut tuan-tuan lah. Besar kalau kawasan tu besar, gunalah yang besar. Kalau lalat angkat, saya kecil, guna yang ni lah kan. Guna ni. Banco, ada kiraan dia, banco masuk dalam ni. Sama je sebenarnya. Banco ni adalah bubur sikit, nak mati. Bukan pasal umpan protein. Umpan protein tu makanan dia. Umpan protein tu menarik dia. Dia guna-guna ni untuk mematikan spot spray. Macam mana kaedah spot spray? Okey, ada bancuhan dia. Kita akan terangkan. Spot spray ni sama juga. Dia bancuh 1 liter, 1/9. 1 protein bed. Okey. Dan juga 9 air. Tambah sikit racun serangga. Tak kisahlah malation ke apa yang ada. Tambah sikit dalam 30 ml. Alright. Tambah sikit je. Bancuh dalam ni. Ikut keperluan. Okey. Contohnya benda ni berapa? Kita kira lah. Janganlah benda kecil macam ni masuk dalam ni betul pergi spray. Rugilah. Kita buat kiraan kita sendiri. Kan? Jadi macam tu. Spray macam mana spray? Bukan spray semua pokok. Oh penat. Spray semua pokok penat. Jadi kita buat selang-seli. Contohnya, kawasan itu ada 10 baris tanaman. 10 baris mangga, pokok mangga. Baris kita ambil kiraan yang ganjil. Baris 1, 3, 5, 7 dan 9. Okey, kita target yang tu saja. Baris pertama, pokok nombor 1, pokok nombor 3, pokok nombor 5 dan seterusnya. Ikut nombor ganjil juga. Jadi pokok yang baris nombor 2 kita jangan usik. Kita pergi baris nombor 3 dan ikut juga. Pokok nombor 1, pokok nombor 3, pokok nombor 5 dan pokok nombor 7. Sekejap je. Tak lagi bagus, tuan-tuan bentang komputer kalau rajin lah. Bentang komputer letak bawah tu, tengok tak lama. Banyak sangat lalat mati kalau banyak sangat populasi. Itu sebenarnya. Itu bukti dia sebenarnya. Tak boleh kita nak cakap, betul berkesan tapi tak ada bukti. Itu kita dah buat dah tuan-tuan. Alright. Selain daripada itu, protein bed ni memang saya tahu susah nak dapatkan. Tapi seperti saya cakap tadi, like dulu FB kami, FB Jabatan Pertanian. Lepas tu baru tahu macam mana nak dapatkan. Bahagian Persetubuhan Negeri Kuala Lumpur. Dan kalau berdekatan, bukan sekarang ni PKP tak boleh pergi. Tanya, tolong telefon ataupun email ke bahagian Persetubuhan Negeri. Negeri Selangor, Negeri Sembilan, Negeri Melaka, semua ada. Jadi tuan-tuan boleh tanya di situ mana nak dapatkan ni. Nanti kita runding macam mana. Nanti bahagian tersumbat akan fikir macam mana untuk guna ni. Sebenarnya tuan-tuan, kita buat ni bukan kita nak nama ke nak apa, tapi sebab untuk tuan-tuan juga. Tuan-tuan juga nak mudah benda ni. Nak mudah sebab apa? Sebab kita ni semua benda dah naik harga. Kan? Kos upah sekarang kurang-kurang pun 100. Contohlah 100. Bayangkan kalau pokok ada beribu pokok nak gantung benda ni macam mana. Jadi kita ambil cara mudah tu. Lepas tu kalau letak ME, tuan-tuan boleh faham. ME, Meteorological Carrier CL ni, dia tarik jantan je. Yang betina ni masih bebas berleluasa. Dia dah bersenyawa, dia dah bersenyawa, jadi dia bertelur. Yang jantan dia mati. ME ni jantan dia mati. Sebab kita ME tadi yang perangkap ni, kita cuma bubur kita bubur ME dan kita bubur racun kan, dia mati. Jantan saja. Tapi betina dia yang bawa telur merata-rata pergi cocok kat pokok. Pergi cocok dekat buah. Bertelur. Populasi tidak akan berhenti, betul tak? Jadi kita stopkan guna protein bed ni, kita stopkan populasi. Guna ni jantan betina datang. Dan kita pun ada bubur racun sikit. Nak mati terus, takkanlah kita nak biar dia hidup. Dah alang-alang kan, bagi makan kita bagi racun sikit, mati terus. Populasi dah stop. Yang hidup tu, yang lepas bebas hidup tu,
Yang jantan ni isap ni yang hidup lagi, dia bertelur, bersenyawa, tapi telur dia tak benas, mandul lah. Mandul. Jadi populasi akan turun. Sebenarnya kalau saya boleh tunjuk graf sebenarnya, tapi kalau tuan-tuan boleh bayangkan daripada populasi daripada atas, mula-mula kita pasal akan drop naik. Tapi dia akan lama makin turun, dan bila musim buah dia akan naik balik. Tapi dia akan turun dan populasi tu. Dia sebenarnya tuan-tuan, populasi dia tak akan zero, mustahil. Kita panggil FTD. FTD ni fruit fly trap per day. Maksudnya bacaan 3 hari kita bagi pada 3 hari. Contoh 3 hari tu kita jumpa 500 lalap buah, kita bagi pada 3 hari. Ada dia kiraan dia. Baru kita boleh buat graf. Dia tak akan zero. Dia mustahil populasi ni buah akan zero. Kecuali kalau setiap tempat sempadan, tak kira sempadan, dan juga kebun di sebelah sana, sebelah kiri, sebelah kanan, sana sini semua orang pasang protein bed, dia akan zero. Tapi kalau kebun tuan-tuan saja, susahlah turun zero. Janganlah harap kenapa masih ada lagi puan, sedangkan saya dah pasang protein bed. Memang tetap ada, tapi dengan ada ni kurang kita punya kos untuk membungkus buah, kurang kos kita untuk keluarkan racun. Kalau tak asyik kena sembuh racun je, betul tak? Betul. Jadi kena aplikasikan benda tu. Dia ada kiraan dia tak banyak pun. Sebenarnya protein bed ni bukan kaedah baru pun, kaedah lama, tapi kita masih tak tahu. Kita tak tahu mana nak dapatkan protein bed ni, susah nak dapatkan. Tak tahu nak dapat macam mana. Jadi sebenarnya beberapa negara, contoh macam Kesatuan Eropah, macam Jepun, kenapa diorang mengatakan ni product content? Sebab diorang sangat pas concern ini. Bila diorang nak dapatkan CJ Phyto, contohnya bila kita nak ekspor sesuatu ke Kesatuan Eropah, kita dah dapatkan CJ Phyto. Once contoh kita punya consignment tu sampai ke Kesatuan Eropah, tapi ada lalap buah, dia terus disburse, terus dia hapuskan kita punya consignment. Dia kalau di Kesatuan Eropah dan di Jepun lalap buah merupakan perosak kuarantin. Sampai contoh sekali, sebab kita bukan perosak kuarantin lah, tapi kalau perosak kuarantin kita jumpa, macam tu lah kita akan react. Dia tak nak langsung lalap buah ni masuk ke negara mereka. Dia tak nak langsung benda ni ada. Sebab tu kita, lepas tu dia sangat pentingkan bacaan MRL. MRL tinggi, terus dia reject buah. Itu masalah eksporter kita. Jadi kita gunakan yang ni, tiada sisa baki racun. Termasuk dalam perusahaan-perusahaan bersepadu kan. IPM. Jadi kurangkan penggunaan racun, kurangkan kos. Itu sebenarnya. Jadi kita punya buah-buahan ni lebih selamat dimakan, lagi sedap, tak ada lalap buah, gigit ada lava, kan tak sedap, betul tak? Jadi kita rasa seronok, Jabatan Pertanian sendiri rasa seronok untuk membantu usahawan kita, petani kita, benda macam ni. Jadi dia rasa seronok, betul. Ada satu testimoni daripada Negeri Sembilan, dia berunding Negeri Sembilan, di Mantin. Dia memang suka guna benda ni. Ada seorang toke tu, memang bila bahagian persetubuhan Negeri Sembilan pergi, dia memang seronok. Sebab dia kata seronok lah benda ni. Sebab dia tak sempat nak balik buah pun. Dia tak sempat nak balik buah, dia guna ni. Dia kata, sangat bagus. Dia cakap, kita pun rasa seronok. Kita tak minta apa pun. Kita rasa seronok, kita dapat membantu. Sebab buah dia dieksport ke luar negara. Bila dia eksport, orang cakap macam ni. Sebab negara Kesatuan Eropah ni, bila dia hantar notifikasi kalau dia jumpa lalap buah, dia bagi chance 2-3 kali je. Dia sangat-sangat strict. Dia kalau jumpa tu memang dia marah. Jadi bila dia eksport ni, dia seronok lah. Dia kata dia nak lagi. Nampak tak betapa bagusnya umpan protein ni? Instead of kita gunakan feromon yang ni. Feromon memang boleh guna, tapi dia menarik jantan. Ni tarik jantan betina. Ni sebagai makanan dia, tuan-tuan. Protein ni makanan dia. Makanan kesukaan dia sebenarnya. Alright? Okey. Mungkin tuan-tuan ada persoalan. Boleh utarakan dalam FB. Jangan lupa like FB. Saya dah macam artis dah. Like FB Jabatan Pertanian Malaysia. Dan juga Instagram pun ada. Instagram, Twitter. Kan betul lah, alright. Ada persoalan boleh tuan-tuan tanya, sebab ada pegawai-pegawai kami akan menjawab persoalan. Kalau tuan-tuan berkenan, sebenarnya susah nak cari lah Jabatan bahagian pertumbuhan negeri. Tak apa. Cari je unit entomologi ataupun bahagian pertumbuhan Kuala Lumpur. Dia orang akan pantas menjawab persoalan tuan-tuan. Semoga kita punya industri makanan kita, industri pertanian kita ni terus cemerlang. Tuan-tuan, ada apa-apa masalah, bolehlah hubungi bahagian pertumbuhan Kuala Lumpur.
Like FB Jabatan Pertanian. Alright. Lagi. Ada